Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Raja bin Abdul Nasir dari kumpulan 1, dan pada video kali ini kumpulan saya akan membentangkan satu subtopik kecil dalam bab 4 ekonomi semester yang kedua yang bertajuk fungsi bank pusat. Sebelum itu saya akan menceritakan sedikit tentang pengenalan bank pusat. Okey, bank pusat ini dikenali sebagai Bank Negara Malaysia, di mana pada tahun 1959 Bank Negara Malaysia ditubuhkan dan mula beroperasi di bawah kawalan Akta Bank Negara Malaysia 1958. Selain itu, pada tahun 1967 Bank Negara Malaysia juga telah diberikan kuasa untuk mencetak wang kertas dan wang shilling. Dan pada tahun 2009 Akta Bank Negara 1958 telah dimusnahkan dan digantikan dengan Akta Bank Negara Malaysia 2009. Itu sedikit tentang pengenalan bank pusat. Seterusnya saya akan bentangkan satu fungsi bank pusat, iaitu fungsi bank pusat yang pertama adalah menjadi jurubank kepada kerajaan. Akan terdapat 4 peranan bank pusat sebagai jurubank kepada kerajaan. Yang pertama adalah mengurus akaun kerajaan, di mana segala hasil kerajaan seperti hasil cukai akan diuruskan dan disimpan di akaun kerajaan. Okey, dalam pada itu juga Bank Negara Malaysia akan mengeluarkan wang daripada akaun kerajaan apabila kerajaan ingin membuat pembayaran atau melakukan perbelanjaan. Okey, peranan yang kedua adalah mentadbir atau mengurus hutang negara. Okey, seperti yang kita sedia maklum bahawa Bank Negara Malaysia bertanggungjawab untuk mendapat dan menguruskan pinjaman untuk membiayai belanjawan defisit kerajaan. Okey, yang mana Bank Negara Malaysia ini akan mendapatkan pinjaman melalui dua cara, iaitu sama ada dalam negeri dan pinjaman luar negara. Okey, bagaimana Bank Negara Malaysia ini mendapat pinjaman dalam negeri ialah melalui penjualan surat jaminan kerajaan, sijil pelaburan dan bil-bil perbendaharaan kepada institusi keuangan tempatan dan orang ramai. Okey, manakala untuk mendapatkan pinjaman luar negara pula adalah melalui pinjaman pasaran dan pinjaman projek bagi pihak kerajaan. Okey, dan selain itu juga Bank Negara Malaysia ini bertanggungjawab untuk membayar faedah atas pinjaman dan pinjaman pokok bagi pihak kerajaan. Untuk peranan bank pusat sebagai jurubank kepada kerajaan yang ketiga adalah memberi pendahuluan sementara. Okey, yang mana Bank Negara Malaysia akan memberikan pendahuluan sementara kepada kerajaan apabila kerajaan menghadapi belanjawan defisit. Okey, apa ini belanjawan defisit? Okey, belanjawan defisit ialah jumlah perbelanjaan kerajaan melebihi jumlah hasil kerajaan. Itu adalah belanjawan defisit. Okey, selain itu, pendahuluan sementara mesti dibayar balik oleh kerajaan tidak lewat daripada 3 bulan setelah tamat tahun kewangan kerajaan. Dan satu lagi, pinjaman hanya boleh dilakukan setelah pinjaman terdahulu dilunaskan atau diselesaikan. Peranan yang keempat ialah memberikan nasihat kewangan, yang mana Bank Negara Malaysia akan memberikan nasihat kewangan kepada kerajaan berkaitan dengan perkara pelaksanaan dasar makroekonomi, pengurusan hutang negara, pelaburan awam, kadar pertukaran asing dan banyak lagi. Okey, dan Bank Negara Malaysia akan menasihati kerajaan sama ada pelaksanaan sesuatu projek awam yang memanfaatkan negara serta projek yang tidak produktif tidak akan dilaksanakan. Okey, berikut merupakan 4 peranan bank pusat sebagai jurubank kepada kerajaan. Salah satu fungsi bank pusat ialah untuk mengeluarkan mata wang negara. Bank pusat diberikan kuasa tunggal bagi mencetak wang kertas dan duit shilling bagi memenuhi keperluan ekonomi. Contoh bagi wang kertas ialah RM1, RM5, RM10, RM20 dan RM100. Bagi contoh duit shilling pula ialah 5 sen, 10 sen,
2%, dan 5%. Selain itu, jumlah wang yang dicetak oleh bank pusat juga bergantung kepada keadaan ekonomi semasa. Bank pusat perlu memastikan bekalan wang mencukupi keperluan dalam ekonomi. Seterusnya, bank pusat juga berfungsi untuk menjadi juru bank kepada bank-bank perdagangan. Salah satunya adalah untuk mengawal reserve, yang kedua adalah untuk menjelaskan hutang antara bank perdagangan, dan yang terakhir sekali menjadi sumber pinjaman akhir. Wujudnya kawalan reserve yang dilakukan oleh bank pusat ini dapat mempengaruhi keupayaan bank perdagangan untuk memberikan pinjaman dan mempengaruhi bekalan uang yang ada dalam ekonomi. Fungsi bank pusat dalam menjelaskan hutang antara bank perdagangan adalah bank perdagangan dikehendaki membuat akaun penjelasan dengan bank pusat bagi membolehkan bank perdagangan itu menjelaskan hutang antara bank perdagangan lain atau menjelaskan cek melalui akaun penjelasan di bank pusat. Fungsi yang terakhir bank pusat bagi menjadi juru bank kepada bank-bank perdagangan adalah dengan menjadi sumber pinjaman akhir. Wujudnya kesulitan dalam bank perdagangan apabila wujudnya permintaan yang tinggi terhadap pinjaman uang. Hinggakan bank perdagangan terpaksa membuat pinjaman di bank pusat sebagai langkah terakhir jika bank perdagangan gagal memperoleh pinjaman daripada sumber-sumber lain. Menjaga kestabilan dan mempertahankan nilai mata wang negara. BNB perlu memastikan simpanan reserve pertukaran asing senantiasa mencukupi untuk mempertahankan nilai mata wang negara. BNB akan menjual dan membeli pertukaran asing untuk menjamin kestabilan nilai mata wang negara. Contohnya, BNB akan menjual dolar Amerika Syarikat dan membeli ringgit Malaysia jika nilai RM jatuh berbanding dengan Amerika Syarikat. Melaksanakan dasar keuangan. BNM yaitu Bank Negara Malaysia ataupun Bank Pusat melaksanakan dasar monetari yaitu dasar keuangan untuk menstabilkan ekonomi negara. Apabila berlakunya inflasi, Bank Pusat akan melaksanakan dasar keuangan menguncup yaitu mengurangkan penawaran wang dalam ekonomi negara. Jadi untuk mengurangkan penawaran wang, BNM akan meningkatkan kos pinjaman. Kos pinjaman di sini merujuk kepada kadar bunga. Jadi apabila kadar bunga meningkat, pinjaman yang dibuat oleh isi rumah dan firma akan berkurangan. Sebab kos pinjaman semakin meningkat. Jadi secara tidak langsung penggunaan dan pelaburan akan berkurang. Jadi apabila penggunaan dan pelaburan ini berkurang, menyebabkan perbelanjaan agregat dan permintaan agregat akan berkurang. Jadi apabila permintaan dan perbelanjaan agregat ini berkurang, pendapatan negara dan harga menurun. Harga menurun menunjukkan masalah inflasi dapat diatasi. Sebaliknya, apabila berlakunya deflasi, Bank Pusat akan meningkatkan penawaran wang. Kalau inflasi menurunkan penawaran, deflasi meningkatkan penawaran. Jadi, apabila penawaran wang meningkat, aktiviti pelaburan dalam ekonomi akan meningkat. Jadi, apabila aktiviti pelaburan meningkat, maka aktiviti pengeluaran barang dan perkhidmatan juga turut meningkat. Jadi, apabila pengeluaran barang dan perkhidmatan ini meningkat, maka sudah tentu firma memerlukan lebih banyak lagi buruh untuk mengisi kekosongan dalam aktiviti pengeluaran. Jadi secara tidak langsung, pengangguran dalam ekonomi akan menurun dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Jadi apabila pendapatan masyarakat meningkat, maka kuasa beli pengguna dan permintaan dalam pasaran juga akan meningkat. Jadi penawaran wang dalam ekonomi akan bertambah dan masalah pengangguran ataupun kemelesatan ekonomi dapat diselesaikan. Kesimpulannya, sekarang kita tahu bahwa Bank Pusat mempunyai 5 fungsi, yaitu pertama menjadi juru bank kepada kerajaan, kedua mengeluarkan mata uang negara, ketiga menjadi juru bank kepada bank-bank perdagangan,
keempat, menjaga kestabilan dan mempertahankan nilai mata uang, dan yang kelima, melaksanakan dasar keuangan. Itu saja perkongsian ilmu pada hari ini. Sekian, terima kasih.